السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini menyambung pengajian kita daripada kitab ataupun buku 40 hadis teguran Rasulullah kepada para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Nombor apa malam ni Bang Uzuk? Nombor 6. Tepat. Hadis yang ke-6 pada muka surat 25. Hadis yang ke-6 pada muka surat 25. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Amr. Saya rasa mungkin dia agak silap cetakan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar. Tuan-tuan boleh betul Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ataupun lebih dikenali dengan panggilan Ibnu Umar. Anak siapa ni? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Takhallafa 'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Safarnaha fa adrakana wa qad arhaqatna as-salah. ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. حديث رواه البخاري. Hadis rawahul Bukhari. Hadis ini bukan sahaja diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ia juga ada di dalam Sahih Muslim. Dia juga ada dalam Sahih Muslim. Okey. Tengok terjemahan dia. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, takhallafa 'anna an-nabiyyu. Nabi pernah takhallafa, tertinggal, lewat dalam suatu permusafiran. Maksudnya rombongan ni dia pergi dulu, Nabi kemudian sikit. Fa adrakna, pas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Menyusuli kami. Maksudnya datang kemudian. Waktu salat sudah hampir habis. Dalam sebahagian riwayat
Salat di situ merujuk kepada salat subuh. Lalu kami berwudu dengan hanya menyapu kaki kami, yakni tidak membasuhnya dengan sempurna. Maka Nabi menyeru dengan suara yang kuat, a'la, yakni mengangkat suaranya daripada jauh, macam kita kata menjerit sikit lah. Apa yang Nabi tempit ataupun apa yang Nabi tegur itu, ini poin kita, syahid kita, benda yang kita nak highlight. Nabi kata wailun, dia terjemah apa? Celakalah. Wailun dia terjemah celakalah. Apa maksud dia? Suatu teguran yang keras. Macam kita baca dalam ayat fawailul lil musallin. Wailun, celakalah. Ada sekarang dia setengah tempat dia terjemah neraka wail. Makna binasalah. Suatu celaan. Apa yang celaka? Aqab ni hujung kaki. Yang dia maksudkan di sini apa dia? Tumit. Hujung kaki. Minan nar. Tumit neraka. Maksudnya tumit neraka itu maksud tumit ahli neraka. Disebabkan apa? Kerana mereka tidak membasuh kaki dengan sempurna sehingga kan tidak kena bahagian tumit. Berapa kali Nabi tempit ataupun berapa kali Nabi sebut dengan suara yang kuat? Dia kata marratain au thalatha. Rawi tu dia syak, dia tak ingat berapa, 2 ke 3. Oleh dia biasa, benda ni biasa. Kita pun kadang-kadang dia jadi macam tak berapa nak ingat. Berapa kali tak tu dia habaq. Jadi untuk dia bersikap amanah, jujur, dia habaq. Barangkali Nabi sebut 2 kali, barangkali Nabi sebut 3 kali. Rawi itu syak. Syak artinya dia tak ingat secara tepat dan dia cerita secara jujur. Dia habaq kata boleh jadi 2, boleh jadi 3. Tuan-tuan, kita baca dalam hadis, benda yang Nabi nak stres, tekankan, sudah menjadi suatu sunnah, style. Ni tuan-tuan kena ingat ni. Di antara bentuk sifat kalam, sifat percakapan Nabi, pertuturan Nabi, apabila dia nak tekankan suatu benda itu, dia nak taukid, dia nak tegaskan perkara tersebut, tabiat Nabi dia akan ulang 2 atau 3 kali. Sebab itu sebahagian ulama menyatakan sunnah kita repeat benda-benda yang penting, benda besar sebanyak 2 atau 3 kali, berdasarkan kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak bagi hint, kata benda tu penting, benda tu berat, dia ulang 2. Itu antara perkara yang sahabat boleh faham. Maksudnya jangan ambil ringan. Kita pun boleh guna style tu, cara itu. Hadis rawahul Bukhari, dan kita kata hadis ini juga ada dalam Sahih Muslim. Okey. Dalam sebahagian riwayat, umpamanya dalam riwayat Ahmad daripada Jabir bin Abdullah, dia cerita, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat suatu kaum yang berwudu dengan tidak membasuh tumit mereka. Dalam riwayat lain, tadi riwayat Bukhari, lebih kurang sama maksud dia, makna dia lebih kurang, tapi riwayat artinya hadis itu ada dalam Musnad Ahmad, tetapi dengan sedikit perubahan. Apa dia? Iaitu Nabi tengok
mereka tak basuh tapak kaki tumit dengan betul, tak kena air, Nabi kata celakalah tumit-tumit neraka itu. Kesan daripada tumit itu menyebabkan wuduk tadi tak sah. Bila wuduk tak sah, kita ingat, tuan-tuan ingatlah lagi hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, Miftahus Salah, yang diriwayatkan oleh al-Imam at-Tirmidzi, Miftahus Salah at-Tuhur, kunci kepada salat itu, yang menentukan sama ada salat itu sah ataupun tidak, apa dia? Miftah, kunci semayang, wuduk. Ni Nabi yang sebut. Nabi kata miftahus salah, kunci salat, at-tuhur, bersuci, yakni berwuduk. Lagi tahrimuha, haramnya semayang. Pasal itu kita kata takbiratul ihram. Bila kita Allahu Akbar, bermulalah haramnya perbuatan yang kita buat di luar salat, tak boleh buat dalam sembahyang. Bila kita nak keluar, tahliluha at-taslim, kamu boleh bebas balik buat macam biasa lepas bagi salam. Tapi poin kita nak abang tadi, wuduk tadi menentukan keabsahan. Pasal itu bila tuan-tuan mengaji tak, syurut, syarat-syarat sah semayang, kan tuan-tuan mengaji kan, Tok Guru selalu nak bagi kita mudah ingat. Dia kata apa? Syarat sah semayang, antaranya apa? Menghadap kiblat, menutup aurat, lagi masuknya waktu, berwuduk. Berwuduk. Sebab itu kalau tuan-tuan mengaji fiqh, mengaji hukum, dia mula dengan bab taharah. Lepas tu lepas bab taharah baru bab apa? Bab semayang. Takkan lepas taharah menikah kot. Nikah bila? Haji bila? Ujung. Tapi dia mula dengan taharah. Kata ulama, kesemua buku-buku fiqh memulakan kitab hukum dengan taharah, kerana taharah lah yang menentukan amalan ibadat yang lain itu diterima. Pasal itu dia bincang hak tu dulu. Pasal itu dia tak tengah atau hujung. Pasal nak pastikan yang lain tu terima sah, kena pas, kena lulus dalam bab taharah. Bab taharah tu kita mengaji apa? Hadas kecil, hadas besar, jenis air, ambil wuduk, khuf, tayammum. Itu dalam bab taharah. Okey. Dapat Dalam sebahagian riwayat dia kata apa? Dia kata kami hanya mengusap atau menyapu atas kaki. Ni agak detail sikit. Dia kata kami hanya sapu atau usap atas kaki. Sebab kalut nak semayang, tak basuh sampai ke bawah, tak kena tumit tu, tak basuh, sapu cincai lah, balai lah gitu ya, nak bagi kena air. Itu yang menyebabkan Nabi angin tu, yang Nabi kata celaka ni, tak kena tumit tu. Nabi tengok kan. Okey. Itu pasal itu dia masukkan dalam bab teguran Rasulullah. Okey. Walaupun Nabi tegur pada kumpulan itu, kita juga terlibat samalah. Okey. Boleh? Kata al-Imam at-Tirmidzi. Kata al-Imam at-Tirmidzi, dia kata apa? Dia kata di antara fiqh yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Ini perkataan al-Imam at-Tirmidzi. Kata dia, hadis ini menunjukkan bahawa tidak dibolehkan. Tuan-tuan kena ingat, bila baca hadis ni tuan-tuan kena ingat, dia panggil fiqhul hadis. Fiqh yang kita boleh ambil, hukum yang kita boleh ambil daripada hadis tu kita panggil fiqhul hadis. Kefahaman yang boleh kita istinbat, yang kita boleh korek daripada hadis tu. Kata al-Imam Tirmidzi, hadis ini menunjukkan adalah tidak boleh menyapu kedua kaki, tak boleh sapu kecuali khuf. Sebut bagi betul ngaji dengan saya kan, nak bagi malu Tok Guru.
Khauf. Khauf tu takut. Duk pergi sapu takut buat apa? Dia dah malam aku mengaji dengan Ustaz Mat. Buat apa? Sapu khauf. Hui. Khuf. Bukan khauf. Khauf tu takut. Wa amanahum min khauf. Kan? Pasal tu kadang-kadang tu imam sof. Bukan sauh. Sauh tu yang break kapal tu. Sauh. Senawi mana? Sof. Kan? Nampak? Dia kata yang boleh kita sapu, yang kita sapu ke atas tu, mengaji tak? Ni kaki. Kaki. Kita pakai stokin. Kaki tuan-tuan ni, kaki kita pakai stokin. Bila kita nak ambil wudu, kita tak payah buang stokin. Tak payah buang kasut. Ni bila kita salat atas kapal terbang ke, ataupun salat di mana-mana. Kadang-kadang kita mari masjid SOP, tak muat di dalam masjid, kita salat di luar. Jadi di luar kita tak payah buang kasut. Jadi bila kita tak buang kasut, kita boleh ambil wuduk tanpa buka kasut. Orang Kelantan kata pecat kasut. Kan? Pecat kasut, buang kasut tak payah buang. Ambil wuduk tu, bagi basah tangan, sapu atas. Tak payah sapu bawah. Yang tu kata At-Tirmidzi betul. Tapi kalau wuduk, kalau kaki bukan khuf, kena sapu, kena basuh. Apa dia? Kaki sampai tumit. Sebab itu kalau tuan-tuan mengaji bab khuf sangat simple. Ini dia pergi masuk dalam bilik air kapal terbang. Dia pergi masuk dalam bilik air. Apa ni kapal terbang tu? Bukan di airport ni, atas kapal terbang. Bilik air kapal terbang ni sempit. Dia angkat kaki nak suar pergi ke singki tu, terbalik kuang. Bergoyang kapal terbang. Itu saya tambah. Dia kalau cerita tak tambah ni tak syok. Ni nak gagah juga suar dalam singki tu. Orang putih kata disgusting. Tak ada sopan lah. Tak payahlah. Basuh tangan, basuh muka, matang kaki tu orang tak perasan pun. Pacik sikit. Lembutlah sikit. Siapa pun tak perasan. Tak ada tu. Ni nak buang stokin, nak main guling tegalang dalam tu. Kan? Pernah boleh kata okey. Nampak? Okey, itu kata Al-Imam At-Tirmidzi. Dan kalau tuan-tuan tengok juga, hadis yang kita baca ini diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari di bawah bab. Bukhari ni dia susun. Tuan-tuan belajar kan? Al-Imam Al-Bukhari dia susun Sahih Al-Bukhari dan dia letak bab. Dia yang tabwid, dia yang bubuh nama bab tu. Penting kalau kita belajar bab itu menunjukkan apakah hukum ataupun pendapat Al-Imam Al-Bukhari. Sebab itu fiqh Al-Bukhari ni dia tak ada mazhab, dia mazhab dia sendiri. Ada orang kata dia mazhab Syafi'i. Tak, dia mujtahid. Dia mazhab dia sendiri. Macam mana nak tahu mazhab Bukhari? Orang tengok kepada bab Sahih Bukhari. Ini sedikit. Pasal itu penting. Dia duk letak dalam bab apa? Pasal kalau kita tahu hadis ni duk dalam bab apa, kita akan tahu Bukhari nak kata apa hadis ni. Dia letak hadis ni dalam bab apa? Bab membasuh kedua kaki, bukan menyapu keduanya. Jadi maksudnya mazhab Al-Imam Al-Bukhari, kaki kena basuh, tak boleh sapu. Sebab itu Quran, cuba perhati tengok ayat berapa dalam Quran. Ayat ambil ayat sembahyang, surah Al-Ma'idah kan, ayat 6 kot. Yang Quran dia tengok dia bezakan kan. Ada yang dia sebut
Faghsilu. Ada dia sebut famsahu. Perasan tak? Ada dia kata contoh faghsilu wujuhakum. Ada dia sebut wamsahu biruusikum. Faghsilu kalau kita translate basuh. Wamsahu kalau kita translate sapu. Sebab itu sapu dia panggil al-masah. Sebab itu tuan-tuan panggil Dajjal tu apa dia? Al-Masih. Al-Mas yang menyapu. Dajjal sapu apa? Sapu kebenaran. Dia sapu kebenaran, dia buat mai kebatilan. Isa pun kita panggil Al-Masih. Dia sapu apa? Kalau Dajjal memadamkan kebenaran, Al-Isa dia memadamkan kebatilan. Tapi saya nak tanya, pasal itu wudu ada basuh, ada sapu. Nampak? Okey. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika mengulas hadis ini dalam Sahih Muslim, beliau juga seperti Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini. Ini Imam Muslim pula. Imam Muslim dia tak letak bab. Yang letak bab Imam Nawawi. Ini saja saya ceritalah. Kan? Kalau tuan-tuan dapat pun tak apa, tak dapat pun tak apa. Yang pentingnya Al-Imam Nawawi ketika dia letakkan hadis ni ataupun dia letakkan bab dalam Sahih Muslim, dia kata apa? Bab pada menyatakan kewajipan membasuh kedua kaki dengan sempurna. Maksudnya orang yang sapu tak betul lah, dia kena basuh. Okey. Hadis ini juga menunjukkan bahawa orang yang melakukan kekurangan ataupun kecacatan di dalam wudu, perbuatan itu dianggap dosa besar. Semalam kita bahas di arau kan, orang yang ambil cincai basuh ikut dan ni dosa besar. Tak basuh betul, tak basuh bagi kena silap hari bulan, wudu batal. Wudu batal, semayang tak sah. Hukum ke atas dia tu dosa besar. Pasal itu jangan main-main. Tahu mana kata dia dosa besar? Macam mana kita kata orang yang ambil wuduk cincai ni, basuh ikut dan ni, sampai tak kena betul-betul ni, tak betul-betul ambil ni, dia ni dosa besar? Kerana Nabi guna perkataan celaka. Mana-mana, tuan-tuan yang boleh tulis ni, boleh jadikan kaedah, note, formula dia, mana-mana ayat Quran atau mana-mana hadis yang menggunakan istilah wailun, celaka, itu menunjukkan perbuatan tersebut adalah kategorinya dosa besar. Dosa besar ni nak kenal dia banyak, dia punya tanda, ciri-ciri dia. Salah satunya penggunaan wailun. Bila Nabi kata wailun, maksudnya dosa tu dosa besar. Dosa besar. Mau tak besar, dia punya kesan dia apa? Semayang tak sah. Itu apa yang disebut oleh para ulama. Okey. Boleh? Kita baca sikit apa dia penulis kitab kita kata ni. Tengok muka surat 26. Hadis ini menunjukkan kewajipan membasuh kedua kaki ketika berwuduk, dan wuduk tidak sah jika hanya sekadar menyapu tanpa membasuh. Ini tak sah. Ini dapat difahami daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda menegur para sahabat radhiyallahu an. Tak kala benda kecil-kecil Nabi nak guna celaka ataupun binasa, kan? Mesti Nabi tegur sikit-sikit, tapi ni Nabi marah betul. Menegur para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang menyapu sahaja kaki mereka tanpa membasuhnya
secara rata menggunakan air. Maksudnya bukan setakat basuh, kena pastikan air itu rata sehingga keseluruhan kaki. Kaki sampai mana? Kaki sampai ilal ka'bain. Bukan sampai Kaabah. 2 buku lali. Okey. Tuan-tuan mengaji ikut, saya ingat teks sebut membasuh tangan hingga ke siku. Yang ni kita tak bahas pun, saya ingat tuan-tuan mengaji banyak kali lah, tapi kita peringat bila kan? Membasuh hingga siku dengan membasuh hingga ke buku lali. Ila sehingga ke tu menyebabkan adanya perbezaan pendapat di kalangan ulama-ulama fiqh. Maksud sehingga tu sampai ujung-ujung ngam-ngam ke? Maksudnya kalau buku lali tu cecah buku lali ke, atau mesti lebih daripada buku lali? Di sini khilaf pada perkataan ila tadi. Macam kita kata saya pergi ke Kangah. Pergi ke Kangah tu betul-betul Kangah ke ataupun lajak sikit? Itu khilaf. Untuk selamat. Okey tuan-tuan, untuk kita keluar pada khilaf. Kalau kita pegang kata ngam-ngam tang buku lali tu, tak lebih langsung ngam-ngam, yang tu bahaya. Tapi kalau kita lebih, yang tu selamat. Pasal apa? Pasal of course dia, kalau kita basuh lebih sikit, yang buku lali tu yang kita ngam-ngam tu mesti masuk. Faham tak? Contoh orang kata, nak ambil takat mana ni? Dia kata aku nak ambil ni takat hot merah ni. Kita pun kerak bagi lebih hot merah. Maksudnya selamatlah. Pasal apa? Hot merah tu pun dah masuk. Tapi jangan melampau sampai kepala lutut. Jangan main-main tuan-tuan. Dia punya melampau basuh sampai kepala lutut ni, sampai ke paha. Nabi kata apa? Tuan-tuan tengok tak, orang dalam bab bersuci ni, tuan-tuan akan jumpa di akhir zaman umat Nabi yang bersifat melampau. Nabi sebut ada 2 kelompok yang akan muncul di akhir zaman. Sayakunu fi ummati qaumun ya'tadun fi du'a wat tuhur, atau kama qala. Nabi kata sayakunu fi ummati, akan muncul. Nabi kata sayakun, maksudnya akhir zaman. Sayakunu fi ummati, akan muncul, akan keluar daripada umat aku 2 jenis manusia, 2 golongan. Mau perhati mesti ada, pasal Nabi hebat, takkan Nabi bohong. Qaumun ya'tadun, mereka itu melampau di dalam 2 hal. Melampau ni maksudnya lebih daripada aturan dia, lebih pada apa yang Nabi sebut. Yang pertama, ya'taduna fid du'a, dia melampau dalam doa. Melampau dalam doa tak? Melampau dalam doa. Contoh, satu orang sahabat, dia dengar anak dia berdoa. Kan kita dah baca hadis, doa ni dia tak boleh takalluf, dia tak boleh melampau-lampau, dia tak boleh buat-buat, dia tak boleh macam kita jadi satu beban. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia dengar anak dia. Ni saya nak bagi contoh doa melampau. Doa yang tak diajar oleh Nabi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon syurgamu, aku memohon lantainya, aku memohon pintunya, aku memohon bilik di dalamnya, aku memohon mahligai yang ada di dalamnya, aku memohon buah-buahan di dalamnya, aku memohon. Dia sebut. Ayah dia, sahabat dengar. Ayah dia kata apa? Dia kata, wahai anak, kau mintalah ya Allah, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah, aku nak syurga. Semua yang dalam syurga tu kau akan dapat. Nampak? Tak payah nak sebut satu-satu. Pasal itu salah satu daripada larangan Nabi bersajak dalam doa. Doa yang dibuat-buat.
Doa-doa Nabi cuba perhati tengok. Aisyah kata apa? Pasal itu doa-doa Nabi ni kadang-kadang orang kita dia tak orang nak seronok. Aisyah kata kanan Nabi adalah Nabi itu yu'jibuhu jawami'ud du'a. Nabi itu bila dia doa, dia suka doa-doa yang ringkas. Setengah orang dia tak suka. Dia kata baca bismillah. Takkan bismillah. Kita kata doa ni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang sangat paling banyak Nabi ulang. Aisyah kata Rabbana atina. Tapi kita duk berasa macam lekeh Rabbana sikit tu. Satu orang dia kata ustaz tolong doa sikit. Kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Saya ingat dia doa lain. Dia tetap padan kita panggil ustaz ni, takat Rabbana kita panggil Tok Siak pun boleh. Tetapi dia tak tahu doa itu Quran kata apa. Tuan-tuan baca ayat Rabbana tu, terkumpul dunia dan akhirat di dalamnya. Tapi kadang-kadang kita panjang berjelok kan, hampir tak tahuan. Pasal itu simple. Nabi punya simple. Okey. Demikian juga Nabi ni dia tak suka orang yang melampau dalam bersuci. Melampau ni ambil wuduk sampai basuh lebih pada 3 kali. Patutnya bagus lah kalau guna akal kita, bagus lah. Pasal apa? Lebih pada 3 kali lagi apa? Tuan-tuan, Nabi suruh basuh, Nabi basuh sekali, 2 kali, 3 kali. Tuan-tuan basuh 33 kali. Bagus ya? Bagus ya? Clear? Tapi Nabi kata itulah satu perbuatan melampau. Sehingga tuan-tuan tengokkan hadis yang Nabi tegur sahabat. Apa yang main ayat ni? Membazir. Dia kata takkan membazir, ambil wuduk. Dalam wuduk pun ada membazir. Nabi kata ada. Ambil wuduk. Nampak? Okey? Pasal itu Nabi ambil wuduk. Nabi ambil, okey, tuan-tuan duk mengaji lama tanya sikit. Ambil wuduk berapa? Nabi ambil wuduk berapa banyak? Kuantiti. Tuan-tuan, siapa ajak pekah sini? Tukar wang. Satu mud. Satu cupak air. Satu cupak air ni, satu cupak, 4 kepui satu cupak, 4 cupak satu. Pak mak selera anak lintang bukang. Habis pantun dah mengajar ni tak faham lagi ke? Satu cupak ni, satu rauk tangan orang dewasa. Banyak tu ya? Takriban ni lebih kurang. Lebih kurangnya banyak tu ya Nabi wuduk. Banyak tu ya ambil wuduk. Mandi wajib satu ganteng. Satu gantang 4 jubah. Mana wuduk banyak ni, kalau mandi wajib 4. Ni 4, 1, 2, 3, 4. Ada sahabat bila baca hadis ni, dia kata takkan cukup. Telah cukup orang yang lebih banyak daripada engkau rambutnya. Kalau Nabi mandi cukup, takkan Nabi tu rambut dia lebat. Sahabat kata kalau Nabi yang rambut lebat tu cukup, takkanlah hang tak cukup. Boleh tuan? Tapi masalah kita ma'mur dengan air. Air pula murah. Hantar pergi duduk Kelantan baru tahuan. Kawan saya dia kata kami di Kelantan tak gaduh. Baju dia tarik. Buka air pun dia tarik. Dah tahu dia kata lah. Masa saya duduk tu tempat saya yang elok. Okey. Sahabat saya duduk mengaji Jordan, dia kata ya Allah, Jordan ni bumi yang tak ada air. Tak ada air, dia catu. Mungkin seminggu baru mukmai sekali air. Kita biasa nikmat bila banyak, kita take for granted macam buat tak kisah buka air kan. Okey. Dan syaitan salah satu daripada talbis iblis. Cara dia nak pemain atau cara dia nak tipu, nak perangkap kita melalui ni was-was dalam wuduk. Pasal itu tuan-tuan yang wah-wah tu, tuan-tuan terkena penyakit talbis iblis. Okey. Lepas tu dia kata apa lagi? Baca lagi.
Oleh itu setiap individu Muslim mestilah berhati-hati ketika berwuduk agar seluruh anggota wuduk terkena air semuanya. Disebabkan itu tapi itu dia lah. Ada siapa tak tahu. Ni Najahuddin dia pandai. Dia duduk tengok. Siapa ustaz mana? Bukan ustaz. Dia kata Nabi ambil wuduk lama mana? Sejam. Dia kata dia jumpa Tok Syekh di Mekah. Dia ambil wuduk. Dia duduk basuh wuduk. Lepas tu Tok Syekh tu tegur dia. Dia kata ni, tuan-tuan ambil wuduk ni tak betul. Buat dekah. Keling dia. Yang betul ya. Kalau betul-betul ikut sunnah. Sejam ambil wuduk. Yang ni bukan ikut sunnah. Yang ni punah wal ranah. Apa? Ambil wuduk. Apa habis sejam? Yang ni yang Nabi kata apa? Nabi kata ad-dinu yusrun. Dalam Bukhari ada. Ad-dinu yusrun. Walan yushaddad din ahadun illa ghalabah. Nabi kata aku ajak bagi mudah agama ni. Hampa yang buat bagi susah. Last sekali yang nak jadi payah tu hampa ke diri. Tu dalam Sahih Bukhari. Tuan-tuan nak mengaji wuduk sejam. Sejam. Lepas tu yang duk jadi wah-wah. Pasal tu Al-Imamul Qaradawi dia sebut. Dia kata dia jumpa satu orang ambil wuduk. Tak semayang lah. Lepas tu Qaradawi kata hampa mengaji fiqh sebulan tak keluar bilik air ni. Bila yang nak semayang? Qaradawi kan dia jenis ulama moden sikit. Dia otak dia jenis pemikiran ni. Dia kata dia jumpa satu orang. Qaradawi sebut, Qaradawi tulis. Dia kata aku jumpa satu orang dalam buku dia As-Sunnah wal Bid'ah. Banyaklah fatwa-fatwa dia pun ada. Dia kata dia tanya kawan tu pasal apa hang tak ambil wuduk? Dia kata aku tak reti. Qaradawi jumpa. Dia kata aku tak reti. Hei, apa satu Muslim tak reti ambil wuduk, basuh tangan, basuh kaki, basuh muka, basuh kepala apa semua? Dia kata yang tu aku reti. Tadi yang hang kata hang tak reti. Dia kata yang aku tak reti tu bukan basuh tu. Doa pada setiap basuhan tu. Yang tu aku tak reti. Dan Qaradawi kata dia jadi satu jam, satu beban, satu halangan untuk dia ambil wuduk. Basuh muka baca, basuh telinga baca, basuh kepala baca. Qaradawi kata tengok macam mana benda yang tak ada dalam sunnah yang direka-reka akhirnya menyebabkan orang jadi susah dan payah sehingga orang sangka yang tu agama dia tak buat. Pasal apa? Bukan kerana dia tak boleh nak ambil wuduk, tapi oleh kerana doa yang dia tak hafal. Doa tu tak ada dalam hadis. Dia berkata ada dalam kitab tu. Hadis palsu. Qaradawi kita tengok kesan bid'ah tu menyebabkan orang jadi payah. Okey. So balik pada tajuk kita ni. Pergi ke mana lah? Okey, basuh pergi elok lah. Tapi kita bukan nak mengaji wuduk di sini kan. Selain itu antara fadilah atau kelebihan orang yang berwuduk. Ini kelebihan orang yang berwuduk. Dia akan ada cahaya. Yang ni kita dah baca dah hadis dia. Tuan-tuan boleh baca muka surat 26 tu. Sesungguhnya umat aku akan dipanggil pada hari kiamat dengan dahi, yakni muka, tangan dan kaki akan bersinar-sinar. Ghurran muhajjalin, yang akan ada satu sign, tanda putih disebabkan atharil wudu, kesan daripada ayat semayang. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu, sesiapa yang boleh nak memanjangkan cahayanya ataupun memanjangkan kesan wudu itu, maka lakukanlah. Hadis daripada Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Ini kelebihan wudu. Kan? Kelebihan wudu dalam hadis Bukhari. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis ini, al-ghurrah bermaksud warna putih yang ada pada kuda. Maksudnya tuan-tuan, hadis ini menunjukkan bahawa mereka yang berwuduk daripada kalangan umat Nabi, apabila dibangkitkan pada hari kiamat nanti, wajah mereka akan mengeluarkan cahaya putih pada setiap anggota wuduk yang dibasuh,
dan itu sebagai salah satu tanda Nabi mengenali umatnya. Tetapi kata ulama, hadis ni nak bagi tahu kata macam mana Nabi nak kenal, nak cam, pasal kita tak bisa jumpa Nabi. Tuan-tuan tengok tak? Nabi tak pernah jumpa kita, tapi dia kenal kita. Dia kenal macam mana? Melalui tanda yang Allah bagi kat kita, iaitu daripada wuduk. Nabi tengok daripada jauh. Pasal tu Nabi tengoklah telaga, cerita telaga tu. Ummati, ummati, umat aku, umat aku. Nabi tak kata ashabi. Nampak? Syiah kata tengok sahabat kena halau. Bukan sahabat. Nabi panggil ummati, makna kita lah. Jaga-jaga tuan-tuan. Tak boleh minum telaga Nabi ni, kira jam lah. Binasa kita. Mana ada telaga lain lah. Dia kata tak apa, telaga nyok mana. Telaga tu ya, telaga 7 ke telaga apa? Telaga Nabi Al-Kauthar. Sehingga para ulama bincang, ada tak telaga lain? Nabi-nabi lain ada tak telaga? Sebahagian kata ada, tapi tak besar lagu Nabi, tak hebat lagu Nabi, tak sedap lagu Nabi, tak putih lagu Nabi. Makna korang lah. Sebahagian ulama lagi kata, tak, inna a'tainakal kauthar. The only one yang ada telaga hari akhirat yang semua kena minta di situ, hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Nabi panggil kita, izin kita minum tu bila dia cam kita. Macam mana dia cam? Daripada cahaya. Bukan gaduh makan ku hitam, ku hitam. Saya kalau sebut dia pasaman. Lalu kita tak boleh sebut terang-terang. Ku hitam, ku hitam. Tengok hitamnya muka. Bilal, sauda, aswad, melegam. Bukan hitam, melegam Bilal. Tapi dia kaki dia dalam syurga. Pasal apa? Wuduk lah. Wuduk. Ada orang kata dia masuk syurga pasal buat bid'ah. Tu dia. Nabi kata al-bid'ah finnar. Bid'ah tu lah neraka. Tiba-tiba kawan ni pergi pusing cakap Nabi. Dia kata Nabi Bilal buat bid'ah masuk syurga. Pakat buat bid'ah pasal apa? Pasal nak ikut Bilal masuk syurga. Yang Nabi kata bid'ah masuk neraka. Belajar lebih pada Nabi. Okey. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala juga menyatakan bahawa para ulama melarang membasuh anggota lebih daripada 3 kali. Walaupun dia sunnahkan kita basuh. Okey. Yang ni bab wuduk ni saya tak mau bincang panjang sangat pasal benda ni dia tak pi pada tajuk kita. Saya nak ceritanya, memang ada sebahagian ulama suruh kita basuh bagi lebih. Cuma tak semua sepakat. Tak semua sepakat suruh basuh bagi lebih. Pasal dia kata yang suruh basuh bagi lebih tu bukan Nabi, tetapi kalam Abu Hurairah. So ada yang kata jangan basuh bagi lebih. Tapi ada juga ulama yang kata tak basuh bagi lebih. Pasal Nabi kata basuh bagi lebih, wuduk nanti cahaya lebih. Tetapi mereka juga kata An-Nawawi larang dalam suruh basuh bagi lebih. Bagi cahaya tu panjang, mereka juga tak bagi melampau lebih daripada 3 kali. Ataupun sampai lebih-lebih, sampai ke bau, sampai ke apa ni, tengkok, bak sapu tengkok. Itu tak ada dalam hadis. Dan ini juga kata para ulama merupakan cahaya khas kepada umat Muhammad. Sebagaimana dalam hadis daripada Abi Hurairah, sesungguhnya telaga aku itu sangat besar, Nabi kata, seperti Ailah di Adnan di Yaman. Maksudnya telaga Nabi itu luas. Adnan ni di Yaman. Pasal itu ada Te Syai Adnan, Te Aden, Te Yaman. Adni kan. Nabi kata ia lebih putih daripada salj, lebih manis daripada madu. Dan dia punya cebok, cetong dia tu lebih banyak daripada bintang di langit. Aku menghalau manusia seperti mana lelaki menghalau unta daripada telaganya. Macam inilah. Kita bela unta, main minum. Unta siapa yang main minum? Unta kita. Unta orang lain main minum, kita perambat. Nabi kata aku akan halau umat aku. Macam mana pengembala halau binatang yang bukan dia punya. Halau. Suhkan. Dalam hadis tu dia kata suhkan. Suhkan. Pih. Syuh. 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 Tu dia. Sehingga adanya satu bab dia panggil golongan yang terusir dari telaga Nabi. Ulama karang siapa mereka? Wal'iyadu billah.
Mereka bertanya, ya Rasulullah. Sahabat yang dengar hadis itu tanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ata'rifuna yawma idzin, kau kenal tak kami hari itu? Siapa dia yang tanya ni? Siapa dia yang tanya ni? Yang duduk dengan Nabi masa tu siapa dia? Sahabat lah. Takkan parti pejuang kot. Siapa dia yang tanya, ta'rifuna yawma idzin, kenal tak kami masa tu? Sahabat tanya kenal. Mestilah kenal pasal jumpa. Duduk tengok. Kan? Qala na'am. Na'am. Lakum sima laysat li ahadin minal umam tariduna alayya ghurran muhajjalin. Aku mengenal kamu kerana kamu diberikan suatu tanda. Nabi kata, aku kenal semua umat aku kerana mereka diberikan tanda yang tak ada pada umat-umat lain. Makna kita memang, tuan-tuan, ghurrah muhajjalin ni asal dia guna pada binatang. Rupa-rupanya di Palih ni banyak orang bela kuda. Saya tak ada buat aja apa, duk bawa anak ronda cari kuda. Di Kok Mak ada kuda, di Pelda Matayang ada kuda. Seronok. Kuda ni dia tengok kuda, tengok unta, tengok kambing. Pasal Quran dia suruh kita tengok. Pasal Quran, betul lah. Memanglah Quran suruh tengok unta, kuda pasal Arab. Mana dia nak suruh tengok lain macam tu kan? Ada pula, tengoklah tapir. Kalau tuan-tuan dengar ada hadis kata, tengoklah tapir, palsu lah. Arab nak cari tapir celah mana? So, tapi tengok kuda. Kuda ni, cuba parti tengok. Saya pergi parti tengok kuda ni. Kuda ni, dia ada bulu tau, di kaki dengan dai, remuh. Yang kata ghurrah muhajjali ni, katalah kita belah. Abang Usop cari dia 3 ekor. Belah. Kita belah ni, nak habaq kita macam mana Nabi boleh cam kita ni. Kita belah kuda tu semua black. Kuda hitam. Abang lu. Saya dah cerita kuda hitam. Ghurrah muhajjalin. Asal perkataan An-Nawawi sebut benda tu, dan sebahagian fuqaha sebut, dia kata asal term
penggunaan istilah ghurrah muhajjalin tu digunakan pada kuda. Dia kata imagine tengok, nak bagi kita faham ni kita kena tengok penggunaan bahasa tu dalam bahasa Arab. Satu kawanan kuda hitam. Tiba-tiba ada sekok yang di kaki dengan di muka dia tak ada tangan lah. Pasal itu bila kita baca hadis ni kita kena faham makna tu ikut binatang tau. Ada orang bahas la yabruku kama yabrukul ba'ir. Jangan turun macam mana turun, jangan turun sujud macam mana turun unta. Depa kata kita kena turun tangan dulu. Khilaf Ibn Qayyim bahas bab ni dalam Zadul Ma'ad. Kita kena turun tangan dulu, baru dia tak sama dengan unta. Tapi kita ni bahas ni, unta ada tangan ke? Tuan-tuan, yang tuan-tuan duk pi bahas jangan turun tangan, turun kaki, turun tangan, kaki, tangan kaki ni, unta ada tangan ke? Dia kata yang depan tu tangan, yang belakang tu kaki. Oh, baru saya tahu. So kita kena faham apa maksud jangan turun macam turun unta. So macam mana kita nak tahu? Kita kena ada unta. Lepas tu kita kena suruh dia turun. Unta bila dia turun, mana yang dia kepok dulu? Bincang biar kan. Mana dia kepok dulu? Depan ke belakang? Jangan duk kata kaki dengan tangan. Mana ada unta ada tangan? Tuan-tuan duk pergi terang kat cucu, ni jangan duk turun lah tangan dulu, turun kaki dulu. Cucu nanti kata, Tok Wan, unta, camel, no hand, 4 leg. Nak abang ya pak, unta dia akan kepok belakang dulu, tetapi dia akan rebah depan dulu. Tak percaya? Tengok dalam YouTube atau Google. So saya macam cenderung pada tak berapa nak, saya kata kalau macam nak bagi kita mukhalaf, berbeza dengan unta, baik kita turun tangan dulu lah. Walau bagaimanapun siapa yang turun lutut ke tangan ke, jangan kita pergi cop ya Jamal, unta dah. Benda ni khilaf pada maksud jangan turun macam turun unta. Okey, tu saya cakap lah. So kita boleh cam kuda kita yang ada putih tu di kaki dia tu, di kepala dia tu daripada jauh. Demikianlah Nabi boleh cam kita. Sangat jelas. Mai mana? Min atharil wudu. Daripada kesan ayat sembahyang. Okey. So clear? Apa lagi? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kita baca tadi. Boleh? Kita ringkaskan ha? Okey. So dia kata apa last kali ni? Dia kata membasuh kaki dikecualikan bagi orang yang memakai khuf. Ni bab khuf lah. Al-mashu 'ala al-khuffain. Membasuh di atas khuf. Menyapu. Khuf ni kalau kita tengok sesuatu yang dipakai untuk menutup kaki, sama ada daripada kulit ataupun getah, yang mempunyai syarat tertentu seperti tidak boleh dimasuki air. Okey. Saya ringkaskan. Khuf ni asalnya diperbuat kasut yang diperbuat daripada kulit, yang dipakai oleh orang Arab.
Dia juga orang bukan Arab lah. Cuma sebahagian ulama mutaakhirin, ulama-ulama kemudian ni, mereka membahaskan juga khuf ini boleh dipakai kepada alal jawra, kepada orang yang pakai stokin. Orang yang pakai stokin. Maksudnya, ni saya cerita. Bukan saya kata boleh buat ke, suruh buat ke, saya cerita. Hukum menyapu atas khuf juga boleh diluaskan kepada menyapu di atas stokin. Bagi orang yang pakai stokin, umpamanya wanita. Tapi saya nak terang bagi betul-betul ni, bagi dengar, bagi ketahuan ni. Kita duk habang sapu atas stokin. Dia mujtahid lebih. Dia alim lebih. Dia pergi sapu atas tudung. Lepas tu dia pergi ambil wuduk, orang tanya, pasal berita ni sampai kat saya. Bila yang saya kata, pasal tu banyak benda yang kita kata, orang kata, kita tak kata. Jangan duk kata benda orang tak kata. Dia panggil taqawal, berkata-kata di atas kata-kata. Pasal itu kalau tuan-tuan tanya, dia pergi masuk dalam bilik wuduk orang perempuan ni, dia pergi sapu atas tudung. Dia tak buka dia punya tudung, telekung. Dia tak pasal apa? Dia kata qala Ustaz Mat. Telah berkata Ustaz Mat boleh sapu atas tudung. Siapa pergi kata? Yang hadis ada sapu atas atas imamah tu siapa dia? Nabi kan bila dia ambil wuduk, dia tolak sikit imamah. Pasal tu orang tanya saya, dia kata, yang ni tuan-tuan kena bagi faham, differentiate bagi elok-elok. Adakah hadis Nabi pakai serban tu sahih? Kalau tuan-tuan tanya saya, Nabi pakai serban tak? Adakah hadis Nabi pakai serban tu sahih? Betul lah, memang Nabi sapu atas khuf, sapu atas imamah tu memang ada, memang sahih. Ada orang dia salah faham. Memang Nabi pakai serban imamah. Memang Nabi pakai. Dan Nabi bukan serban saja. Ada hadis Nabi pakai qalansuah. Qalansuah ni apa dia? Songkok. Kepiah, tak kira lah kepiah ke lebay ke. Pasal benda yang tutup kepala ni banyak. Dan kita kena faham, Nabi tutup kepala zaman tu ada sebab, sehingga sebahagian ulama kata ia bukanlah sunnah yang disyariatkan, tetapi ia adalah sunnah adat kebiasaan Arab yang memakai serban, bukan kerana wahyu Tuhan. Tak pakai pun tak apa, tapi kalau pakai baguslah, ikut Nabi. Tapi saya nak ceritanya, yang duk kata tak ada tu apa dia? Bukan tak ada tu Nabi pakai serban. Yang tak sahih, tak ada satu pun sahih. Apa dia? Apa situ dia dengar, kadang-kadang dia dengar macam kita kata Nabi tak pakai serban. Nabi pakai serban. Cuma Nabi tak pernah sebut kelebihan pakai serban. Siapa yang semayang dengan berserban dengan orang yang semayang tak pakai serban, seperti 70 kali semayang. Yang tu Nabi tak sebut. Siapa yang pakai serban, sesungguhnya para malaikat pun berserban. Yang ni Nabi tak sebut. Tapi adakah Nabi pakai serban? Ya. Banyak benda Nabi pakai, Nabi makan, tapi Nabi tak habaq kelebihan pakai benda tu, kelebihan makan benda tu. Sebab itu kita kata perbuatan Nabi ada yang dia buat sebagai manusia yang tak ada kelebihan, tapi kerana dia seorang Arab. Itu tuan-tuan kena faham. Adalah Nabi SAW bila dia makan, dia suka budu. Dia kata Nabi makan budu. Bukan budu. Nabi makan budu. Nabi bukan orang Tanah Merah. Nabi bukan orang Pasir Mah. Nabi bukan orang Pasir Ho. Nabi orang Mekah. Celah mana Mekah makan budu?
Saya nak cerita wudu ni, sahabat saya bawa wudu pergi Mekah. Masa scan tu, wudu ni kan dia bau sikit, dia busuk, dia macam polis Arab tu kata apa, dia kata orang Malaysia ni aku tak sangka depa makan najis. Dia makan najis kan, wudu. Durian pun depa tak boleh makan. Pasal tu satu Arab mai depa jamu durian, lari dia. Kan? Busuk. Tapi saya nak cerita tu. Nabi ni dia sapu serban tu, dia selok sikit. Yang itulah menyebabkan ulama kata apa? Tuan-tuan, ke semua mazhab kata sunnah sapu habis kepala. Ni sapu semua ni sunnah. Yang mereka bincang tu apa dia? Kadar paling sikit untuk nak kata sah. Banyak mana paling sikit kita cuek sah. Yang tu beza. So kita nak pergi ambil buat apa hak paling sikit? Kita ambil hak semua setujulah. Setujunya apa? Sapu semua. Yang tak setuju, banyak mana nak sapu? Ada kata sekerat, ada kata sikit, ada kata hujung ni saja, 3 lay ke 4 lay. Pasal apa yang ambil hujung ni? Pasal Nabi bagi selok juga serban. Dia selok juga serban, cuek juga sikit. Menunjukkan kata kena juga buka, kena juga cecah ayat, kena juga cuek sikit. Kalau tidak tak sah. Depa ambil tang tu. Nak habang kata pekoh ni luih kalau mengaji tak berkelai kan. Tu je lah. Okey, so kalau siapa yang pakai stokin sapu, cuma stokin kalau kita nak sapu ni Malaysia tak apalah. Tapi kalau Arab, tuan-tuan pun tahu kan. Arab ni bukan masalah kat stokin dia sapu tak kabuh tu. Masalah dia tak pernah buka. Pasal tu kalau kita boleh sujud di kaki Arab, bau stokin dia, kita tak mati atau pingsan, kita kira sakanah. Busuk dia tak basuh. Depa kan musim sejuk pakai stokin. Duk kira sapu. Kan? Lepas tu dia nak bagi kering. Dia pisuah stokin tu tang aircon. Bagus ya. Stokin dia hak yang lama mana pakai tu duk basah lembab tu, kan? Lembab basah duk sapu kat atas tu, dia nak bagi kering dia suar. Masjid Nabawi itu kan ekon-ekon dia ujung-ujung tu dia suar tang kaki tu, elok mai kat kita punya syan. Kita pun khusyuk macam kena ketum. Saya nak habangnya demikian. Jadi so tuan-tuan kalau pergi semayang di luar, dalam kapal terbang ke atau semayang di atas dataran yang tak boleh nak buang kasut, sapulah di atas kasut. Tapi syarat dia mestilah kita sebelum pakai kasut tu kita berwudu. Kan? Okey. Boleh? Satu saya nak sebut sikit ni, berkaitan ni saya sebut sikit lah. Berkaitan dengan satu kita basuh tak kena. Satu lagi kita basuh kena tapi ayak tu tak, dia panggil apa? Jerak tu. Rata-rata tapi dia macam ada permukaan yang menghalang ayak tu pi. Air tu yang keluar apa tu? Orang perempuan depa pakai apa? Makeup tu dia ingredient dia minyak ke apa ke, dia bila dia ambil wudu. Itu kadang-kadang kita tengok cerita Melayu macam mengarut. Semayang tak tahulah, lepas-lepas dia ambil ayat semayang. Pasal tu pengantin ni susah tau. Dia dah make up pukul 9. Make up tu, harga make up tu mungkin 500-600. Kan? Takkan lohok mayang apa maghrib. Pasal tu ni satu bab je. So muncullah di sana apa? Sara apa? Asyara apa tu? Tu mesra wuduk tu. Dia dah tua-tua tak pakai apa, pakai bedok sejuk bagus. Jimat. Suami semua untung lah.
tempek bedak sejuk. Lepas tu bila cari hok yang elok sikit, dia kata pasal lah dulu kata elok, dia lah dulu hang tak tempek bedak sejuk. Balik macam tepung gombak kan kuih tu. Saya nak abangnya mesra wudu. So para ulama kata memang tak sah kalau air tak kena. Seperti yang disebut dalam Fiqhul Islami wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dia tulis satu kitab besar, meninggal, ulama Syria. Wahbah Az-Zuhaili, kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Kitab ni dia punya hebat dia mengumpulkan 4 mazhab. Bukan kata 4 mazhab, ada dengan mazhab lain pada Syiah apa bala ada sikit dia. Fiqhul Islami, fiqh Islam dan dalil-dalilnya. Dalam tu kata Dr. Wahbah, dan tuan-tuan beli pun boleh, ada terjemah. Saya cadang tuan-tuan beli, tapi besarlah kitab tu, banyak jilid lah. Dia hebat pasal apa? Dia habaq mazhab dan dia habaq hukum ni. Mazhab ni kata apa? Mazhab ni kata apa? Dia bukan takat habaqnya, dia bawa dalil-dalil yang kata fiqh Islami tu. Dia kata apa? Menghilangkan apa-apa yang menghalang air daripada menyentuh anggota wudu, iaitu hendaklah tidak ada di atas anggota yang wajib wudu sesuatu yang menghalang daripada sampai air menyentuh kulit. Dia kata tak boleh, kalau tidak tak sah. Seperti lilin, lemak dan sebagainya. Tak lah cukup. Okey, so make sure apa? Pertama kena bagi kena rata. Semua kena cover, semua kena pastikan ayak kena. Yang kedua, tak ada sesuatu yang menghalang ayak daripada. Dia kata lepas-lepas sembahyang tengok tak kena. Lagu mana ustaz? Kira esok lah no. Macam mana? Letih lah ni. Takkan nak bayang. Wajib dia mesti ulang. Kerana apa? Kerana salat tadi tak sah. Pasal wuduk tadi tak sah. Dia kata saya tak tahu. Tak tahu hanya okey. Kalau dia tak tahu, dia hanya tak berdoa, tapi dia tetap kena ulang. Setengah orang dia tanya kita, dia faham kot lain. Dia kata ustaz, semayang tengok tak masuk waktu, berdosa ke? Saya duk ingat lohong lah, semayang tengok elok-elok bagi salam bang, tak berdosa. Lega ustaz alhamdulillah. Lepas tu tapi hang nama yang lain lah. Apa ni duk buat keling ni, tak sah. Dia kata tak berdosa, tapi dia suruh ulang balik. Hang bagi ketahuan, yang saya cakap tak berdosa, tapi tetap tak sah lain. Tapi kalau tuan-tuan tengok tak kena, adalah cat ke apa ke tak kena, biar pi sikit ya, yang lain basuh kena, hari ni dia tak kena, bukan takat tak sah, dia berdosa. Faham tak? Sebab itu tak berdosa bukan bermaksud tak perlu ulang. Boleh? Okey, kita dah langgar SOP ni. Iaitu terlajak lebih. Tak apa tuan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pihak masjid, Tok Imam, Jawatan Kuasa, tuan-tuan. Esok tak ada.